Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nak belajar kembali bab 4 RBT dalam topik gaya visual lakaran. Jadi anda bolehlah melihat buku teks RBT di muka surat 88 yang mana gaya visual lakaran ini merujuk kepada teknik untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik dan nampak menarik. Biasanya mereka akan menghasilkan lakaran dalam bentuk 2D atau 3D. Supaya nampak realistik dan lebih konseptual. Kita dapat pelbagai teknik yang boleh digunakan dan dalam bab ini kita nak pelajari rendering serta kesan cahaya dan bayang. Kita tengok pada proses yang pertama iaitu rendering. Rendering ni merupakan satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih nampak menarik dan realistik. Rendering digunakan untuk memaparkan permukaan yang rata supaya kelihatan melengkung. Seperti contoh ni lah. Dan bahagian yang kita nak tonjolkan supaya nampak lebih nampak, lebih nampak menonjol. Jadi rendering boleh menggunakan sama ada warna, tekstur, garisan dan juga bentuk. Alatan asas yang kita gunakan untuk membuat proses rendering ni boleh menggunakan pensel warna, pen penanda ataupun marker pen, highlighter pen, dan dakwat ataupun kita panggil chalk pastel kapur yang sering digunakan untuk tujuan rendering. Jadi ni contoh contoh bahagian yang dibuat rendering tu. Supaya yang ni kita boleh nampak dia pekatkan kawasan rendering tu supaya nampak lebih realistik lah. Jadi yang ni menggunakan pensel, so dia akan hitamkan kawasan-kawasan yang tertentu supaya nampak lebih realistik. Ni teknik rendering yang diaplikasikan pada rajah ini, dan awak boleh lihat pada teknik rendering pada lampu dan beg ni. Kita boleh lihat pada lakaran asas biasa, kemudian dia hasilkan teknik rendering langkah demi langkah sehinggalah yang terakhir ni kita boleh lihat hasilnya lebih cantik dan konseptual. Kita tengok pada kesan cahaya dan bayang. Kesan cahaya dan bayang merupakan proses yang kedua atau teknik yang seterusnya yang digunakan oleh mereka untuk menjadikan lakaran tu lebih nampak real. Jadi sebelum nak melakar kesan bayang, kita perlu tahu dulu kedudukan sumber cahaya. Kita nak setkan sumber cahaya tu berada di mana supaya kita boleh nampak kesan cahaya dan bayang pada objek. Sebagai contoh, kita boleh lihat dekat gambar rajah 4.20 ni, kita boleh tengok arah sumber cahayanya pada di arah sebelah kiri. Kemudian ni menggunakan lakaran perspektif. Jadi kita boleh lihat bila sumber arah cahaya itu terarah pada objek, dia akan menghasilkan kawasan bayang di sebelah kanan. Jadi kat sini kita boleh tengok bahagian yang paling dekat dengan sumber arah cahaya itu akan nampak lebih terang kerana dia dekat dengan sumber cahaya, manakala bahagian yang terlindung akan menghasilkan kesan bayang. Jadi kawasan kesan bayang ataupun kawasan yang terlindung daripada sumber cahaya, dia akan lebih gelap. Pada buku teks anda juga di muka surat 91 ada dua contoh lakaran, iaitu satu lakaran topi dan satu lagi lakaran beg, yang mana dua lakaran ini menunjukkan contoh lakaran kesan cahaya dan bayang. Jadi tugasan pada hari ini, saya minta murid menghasilkan satu contoh lakaran. Sama ada anda boleh buat beg ataupun topi. Yang mana anda boleh pilih sama ada menghasilkan lakaran beg atau topi dan buat teknik rendering serta kesan cahaya dan bayang. So hari ini merupakan latihan lakaran lah yang anda akan buat. Jadi itu saja yang saya nak ajar pada hari ini. So saya berharap anda dapat mengikuti PDBR dengan jayanya, dan saya ucapkan selamat membuat lakaran dan menghantar tugasan kepada saya. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.